Hai hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Setelah kes yang melibatkan Ismail Sabri, Perdana Menteri ke-9 menggemparkan Malaysia, akhirnya satu lagi pendedahan baru kali ini menyebut satu lagi jumlah berkaitan dengan RM9.33 juta disita. Saudara-saudara, setelah rakyat Malaysia terima berita tergempar ini, dikejutkan di mana berita bekas PM9 terpalit dengan rasuah. Nah, akhirnya pendedahan baru selepas RM177 juta, lagi RM9.33 juta disita. Oke, baik saudara-saudara. Sebelum kita teruskan, di sini saya ada selitkan beberapa produk. Anda boleh lihat harga sangat berpatutan. Sempena musim perayaan ini, mungkin ada yang persediaan untuk obat gastrik dan juga gout dan baju-baju raya. Banyaklah produk yang saya selitkan di sini. Anda boleh lihat, order macam biasa, order macam dekat Shopee. Oke, saudara-saudara, satu tulisan daripada Syabuddin Husin. SPRM menyita 13 akaun dengan simpanan berjumlah RM9.33 juta dalam siasatan kes rasuah dan pengubahan wang haram yang dikaitkan dengan Perdana Menteri ke-9. Sumber berkata, akaun-akaun berkenaan disita selepas 4 individu yang dikaitkan dengan Datuk Seri Ismail Sabri ditahan dan selepas ahli parlimen Berak itu diambil keterangan kali pertama pada 11 Februari. BH difahamkan akaun-akaun yang disita itu adalah milik individu termasuk 4 ini yang ditahan oleh SPRM. Dalam perkembangan lain, SPRM tidak menolak kemungkinan akan merakam percakapan bekas PM itu selepas cuti sakitnya. Bagaimanapun BH dimaklumkan, usaha mengambil keterangan Ismail Sabri bergantung kepada tahap kesihatannya dan kebenaran daripada doktor yang merawat beliau. Jadi persoalannya saudara-saudara, kalaulah nanti bila habis MC Ismail Sabri, nanti tangguh lagi. Nanti doktor, apa pengesahan sebenarnya daripada doktor? Nanti tiba-tiba adalah cerita ataupun spekulasi Dr. Ismail Sabri yang merawat beliau itu pun membantu Ismail Sabri untuk menangguhkan tarik sepatutnya Ismail Sabri untuk berjumpa dengan SPRM. Adakah di sini Ismail Sabri nak larikan diri? Adakah di sini Dr. Ismail Sabri pun terlibat dengan isu ini? Tapi itu semua mungkin hanya menjadi spekulasi dan cerita saja. Jadi ini satu tulisan daripada Syabuddin Husin, syabuddin.com. Apa komen Anda? Hai hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara yang saya hormati, sebelum kita teruskan di dalam isu panas hari ini, di sini saya ada selitkan beberapa produk. Anda boleh lihat mana satu produk yang sesuai dengan Anda. Ada obat gout, obat gastrik, terutamanya di musim puasa dan menjelang raya nanti. Ini adalah antara obat yang paling laris. Jadi saudara-saudara, ada beberapa produk yang lain. Anda boleh lihat harga sangat berpatutan, sangat murah. Anda boleh klik order macam biasa, macam dekat Shopee. Oke, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan. Setelah beberapa siri skandal rasuah yang kita dengar yang melibatkan beberapa nama-nama besar, rupanya dalam satu tulisan ini daripada Syabuddin Husin, skandal rasuah Sabah ujian sebenar buat PMX. Dalam beberapa kes rasuah yang berjaya digeledah, sebagai contoh yang melibatkan Muhyiddin dan Ismail Sabri, Perdana Menteri sering diberi pujian yang melangit atas kejayaan tersebut. Begitu juga dalam kes Tun Daim Zainuddin
dan anak-anak Tun Mahathir yang disiasat kerana didakwa mengumpul kekayaan luar biasa sehingga membawa kepada pengisytiharan harta. Para penyokong kerajaan Madani juga tidak henti-henti memuji Perdana Menteri. PMX terbaik, PMX terbaik, PMX terbaik. Inilah ungkapan kerap diulang sebagai tanda puji-pujian dan sanjungan terhadap PM. Tetapi kalau kita teliti, semua kejayaan tersebut adalah terhadap mereka yang tidak lagi berkuasa atau sudah hilang kuasa. Malah sebahagiannya merupakan musuh politik kepada pendiri kerajaan yang sedang memegang kuasa. Meskipun usaha tersebut masih boleh dibanggakan, namun ia umpama minum kopi tanpa gula, enaknya kurang terasa. Sejak beberapa bulan lepas, muncul isu rasuah menggemparkan negara melibatkan sejumlah adun Sabah, termasuk Ketua Menteri Haji Jinur. Terbaru, Spikudun Sabah juga terkait sama dengan dakwaan rasuah itu, sehingga ada gesaan terhadap Spikudun Sabah untuk letak jawatan daripada parti warisan. Itu adalah tambahan daripada saya. Kita teruskan. Semua kes rasuah didedahkan melalui pendedahan bersiri-siri rakaman video yang dirakam oleh seorang pemberi maklumat yang terlibat secara langsung dalam amalan rasuah itu. Bagaimanapun, siasatan SPRM ternampak agak perlahan dan pemberi maklumat juga nampaknya enggan diberi perlindungan sebagai saksi. Akhirnya, selama beberapa bulan, meski pelbagai desakan muncul yang mahu siasatan dilakukan, tiada apa-apa tindakan yang kedengaran. Pemberi maklumat berkenaan menyerahkan keseluruhan rakaman video kepada LFL untuk dipanjangkan kepada SPRM bagi tindakan seterusnya. Dalam hal ini, berikutan bukti penuh telah diberikan kepada SPRM. Agensi anti rasuah itu dari segi logiknya sudah boleh memulakan tindakan. Hakikatnya, kes rasuah melibatkan adun Sabah menjadi bolan ramai ini adalah ujian sebenar kepada PM dalam ketegasannya memerangi rasuah. Ini kerana ia melibatkan mereka yang bukan saja sedang berkuasa, tetapi juga memberi sokongan kepada pembentukan kerajaan Madani. Harap-harap PM dapat segera bersuara mengarahkan siasatan menyeluruh dilakukan tanpa kompromi dengan secepat mungkin. Dan mudah-mudahan akhirnya ungkapan PMX terbaik tidak hilang ditelan adanya kepentingan lain yang lebih seronok mahu dijaga. Syabudin, 11 Mac 2025. Saudara-saudara, ada di sini PMX akan bertindak terus menyerang Haji G ataupun bertindak memberikan amaran, yaitu mungkin memecat Ketua Menteri Sabah ataupun beberapa adun yang terlibat. Apapun, kita nantikan saja apa yang akan berlaku.